apa ekosistem yang ada. Okay, lake ekosistem. So macam mana kita nak klasifikan bahagian-bahagian tu ataupun kawasan lake tu macam mana berdasarkan light penetration dengan distance from shore. Ingat tak yang hari tu ada yang limnetic, littoral, yang ini. Okay. So kita boleh membahagikan kawasan tasik tu berdasarkan dua benda ni lah. Jarak dia daripada tebing, okay, distance from shore ni, okay, ataupun sama ada cahaya tu boleh masuk ke tidak, light penetration. So untuk light penetration berdasarkan cahaya matahari, okay, boleh bahagikan kawasan lake tu, tasik tu kepada dua zon. Photic zone dengan aphotic zone. Okay, so photic zone ni dah nama pun photic, iaitu macam lebih kurang fotosintesis kan. So bermaksud kawasan yang boleh capai cahaya matahari, iaitu upper surface, okay, yang above compensation point. Apa itu maksud compensation point? Nanti kejap lagi kita akan sentuh jugalah. So cukup cahaya untuk fotosintesis berlaku. Itu photic. Okay. So aphotic pula kawasan yang belah dalam, bawah daripada compensation point dan tak cukup lah untuk fotosintesis. Okay. So untuk photic ni terbahagi kepada littoral dengan limnetic. Dua-dua ni kamu kena ingat bahagian atas. Okay, atas sama ada tengah ataupun tepi lah. Okay. So yang aphotic pula bahagian bawah lah. Tadi kena sebut tadi tu. So yang ini bahagian bawah. So littoral tu kalau tengok dalam gambar ni, littoral ni dekat tebing, tepi. Tapi atas kan. Yang limnetic pula dekat tengah, atas. Okay. Semua kawasan yang atas ni boleh capai cahaya matahari. Bermaksud ada berlakunya fotosintesis kat situ. Jadinya soalan yang untuk ekologi ni juga dia akan tanya macam apa plant yang ada, apa organism yang ada dekat kawasan-kawasan tu. Tu awak kena fikir jugalah, fikir logik lah. Kalau dekat atas ni ada fotosintesis, mestilah ada plant. Mestilah ada phytoplankton. Phytoplankton. Sebab phytoplankton ni lah yang boleh buat fotosintesis kan. So dia boleh duduk dekat atas lah, kawasan atas tu. Okay. Yang profundal ni more kepada bahagian bawah. So more kepada bakteria, worms. Okay. So macam saya cakap tadi, soalan untuk yang part ni dia akan tanya apa ciri-ciri kawasan itu. Inilah ciri-ciri dia, well lit, okay. Dia cetek je. Dan juga apa organism yang ada dekat kawasan tu. So awak kena tahu dan hafal lah. Dan kalau awak nak hafal tu, awak kena, kadang tu kena fikir logik lah. Kalau dekat littoral, kawasan cetek, mestilah ada pokok yang boleh, rooted. Rooted ni maksudnya ada akar. Akar dia boleh capai kat bawah. Macam ni. Ni ada rooted lah ni. Ada akar dia boleh sampai lagi lah. Bukanlah terapung macam pokok teratai tu kan, akar dia tak capai ke bawah. Okay, so itu adalah dekat yang limnetic. So, apa organism, frog, insect semua tu. Ni boleh fikirlah rasanya. Okay kot. Awak pun boleh bayangkan rasanya kat mana. So ini sama juga, yang ini adalah dekat limnetic. Kawasan dia awak kena tahu ciri-ciri kawasan tersebut dan juga apa organism yang ada dekat kawasan tersebut. Phytoplankton, zooplankton. Okay. Satu logiknya kenapa phytoplankton ada, sebab fotosintesis kan boleh berlaku kat situ. So bila ada phytoplankton adalah pemangsa dia tu, zooplankton. Zooplankton akan makan dia. Okay. So boleh juga cakap fish. Tapi kadang tu kan, kalau awak cakap nanti ada fish, lepas tu nanti dekat yang littoral pun ada juga fish. So awak nak bezakan, make sure awak kena macam, kalau boleh cari organism yang betul-betul lain. Contoh untuk littoral tu awak ambil frog, snail. Macam tu. Lepas tu yang dekat limnetic tu barulah ambil fish. Ataupun turtle ke. Okay, so jangan sebab dua-dua ada fish. So takut kamu terlupa nak letak small fish, big fish. So ambil yang lain. Tahu, okay? Okay, lepas tu profundal, kawasan yang betul-betul bawah. Bawah limnetic lah sini. Okay.
Kena tahu juga macam mana ciri-ciri dia extend to bottom of the lake. Okay, dia lagi sejuk dan lagi padat kawasan situ. So apa organism yang ada? Inilah detritus. Okay. Apa lagi? Ni bakteria decomposer, worms. Okay, so kalau kat sini nampak ni, sini pun ada juga larger fish. So kalau kita macam tak nak confuse, semua ada ke fish? Memang ada, tapi kadang tu kita tak nak kita confuse. So kamu ambil organism yang lain macam saya cakap tadi itulah. So yang ini awak boleh ambil worms ke, okay, bakteria ke, right? Dan satu lagi, kalau soalan tanya, macam mana? Dia tanya bukan example organism tau. Kalau tanya example organism, kamu jawab ini. Worms, bakteria, macam itulah. Yang clams, itu example dia. Kalau dia tanya types of organism yang ada dekat profundal ni, awak kena jawab decomposers, detritivore, tahu, okay? So ingat, tengok pada soalan, dia nak jenis ke dia nak example? Kalau example, nyatakan worms, bakteria, fungi. Kalau jenis, apa jenis worm tu? Worm tu adalah detritivore. Apa jenis bakteria tu? Bakteria tu adalah decomposers. Okay, kalau lah soalan tanya, okay. So kita tengah fikirkan apa kebarangkalian yang mungkin ditanya. So yang ini, so organism kat sini dia anaerobik lah. Okay, tak ada apa-apa. Benthic pula, kawasan decomposition. Okay, ni ciri-ciri dia. So apa yang selalunya ada, inilah. So lebih kurang jugalah sama je dengan yang dekat profundal tu. Detritivores, decomposers. So mestilah ada worms dengan ada bakteria. Okay. Cuma apa beza profundal dengan benthic? Kalau dekat benthic ni, dia dekat land. Ataupun dekat, betul-betul dekat tanah tu. Macam ni lah dalam gambar ni kan. Ini adalah dia punya benthic zone dekat tanah tu. Kalau yang profundal dekat airnya. Profundal dekat air dia. Belah dalam tapi dekat air. Kalau benthic belah dalam tapi dekat tanah tu. Okay, contoh macam ni lah gambar dia. Okay, so kita just go through this one. Okay, dah tahu pasal bahagian-bahagian tasik tu. Apa organism yang ada, apa ciri-ciri setiap bahagian tu kena tahu, okay? So compensation point. So compensation point ni adalah tahap di mana rate photosynthesis dengan rate respiration adalah sama. Okay. Contoh dalam gambar ni yang inilah. Sebab kenapa? Sebab cahaya matahari tu dia boleh tembus sampai sini je. Ni, sampai sini je. Dia tak boleh tembus sampai ke dalam lagi, tak boleh. Okay, so sampai situ sahajalah dia punya photosynthesis rate dia. Yang respiration pula, sebab dalam profundal ni ada banyak fishes kan tadi disebutkan yang melakukan respiration. So kadar respiration dengan photosynthesis kena sama. Okay, ada kan, ada pernah tanya dalam soalan tu kalau kamu ingat, kenapa tasik yang cetek tak ada compensation point? Ingat tak? Sebab cahaya matahari boleh tembus sampai ke dalam. Contoh dalam gambar ni. Okay, saya ulang balik. Kenapa dalam ada satu tasik tu tak ada compensation point? Sebab, kenapa? Sebab dia punya tasik tu adalah cetek. Di mana cahaya boleh tembus sampai ke dalam. Contoh, tasik dia macam ni. Ni tasik, ini. Inilah dia punya tu. Ni. Tasik dia sampai situ. Profundal dia tak ada. So cahaya boleh terus masuk ke bawah. Okay, so bermaksud dia tak adalah yang respiration rate ni dia tak ada. Dia ada photosynthesis rate sahaja. Sebab tu dia tak ada compensation point. Tahu? So tu kalau awak ingat lah ada pernah soal kita bincang dalam PYQ tu. Lepas tu apa lagi? So kalau soalan tanya, macam mana kita nak mewujudkan kawasan yang tak ada compensation point? So kita kena cetekkan air tersebut, kena cetekkan tasik tersebut.
supaya cahaya boleh tembus terus masuk ke dalam bottom of the lake tu. Okay. Itulah Hopefully you faham lah. Kalau tak faham tanya terus tau. Jangan nak malu-malu dah nak habis dah ni terus je tanya. Okay, types of ecosystem, aquatic, okay, terrestrial. Okay, terrestrial ni pun sama. Kita belajar pasal tropical. Kamu kena tahu bahagian-bahagian dia, layer-layer dia. Ni kena hafal lah. Okay, paling atas apa? Emergent. Paling bawah adalah forest floor tu lah. Dan setiap satu tu kamu kena tahu ini. Example of organism, plant dia. Dan juga example of animal yang ada. Tu memang kena tengok lah. Kena hafal jugalah ni kawasan organism-organism yang ada setiap satu tingkat tu. Okay, ni saya boleh skip. Okay, so next is pasal energy flow. Okay, through ecosystem. So dalam part ni kita ada belajar pasal trophic level. Okay, so trophic level ni yang ada daripada producer sampailah consumer. Ni pun awak ada pernah belajar kan masa kat sekolah. So kita just revise juga balik kalau tak ingat kan. So trophic level ni adalah tingkat. Okay, so ni lah. The first trophic level adalah primary producer. Second trophic level adalah primary consumer. Pemakan yang pertama, primary consumer. Yang trophic level ketiga, secondary consumer. Pemakan yang kedua. Okay. Yang trophic level pertama ni, primary producer ni adalah dia punya pengeluar lah, pengeluar. So inilah trophic level, dia punya tingkat. Tahu, okay. Lepas tu ada satu point kat sini. Sekejap awak tengok sini. Sekejap ni. Ni. The energy trapped within organic compound is used by detritivores and decomposers. Nampak ni They cannot be classified into any trophic level. Ini merujuk kepada detritivore dan juga decomposers tau. Okay, so detritivore dengan decomposers ni tak boleh berada dalam trophic level tu. So bermaksud macam ni. Kalau soalan tu bagi satu food chain, okay, food chain yang ada contoh food chain dia ni. Ni lah, ni. Salah arrow kan sebenarnya. Ni dimakan oleh ni, dimakan oleh ni kan. Lepas tu ke sini. Okay, decomposers. So kalau soalan tanya, ada berapa trophic level di sini? Awak jangan kira yang decomposer dengan detritivore. Okay, sebab detritivore dengan decomposer boleh berada di mana-mana trophic level. Kalau secondary consumer ni mati, dia akan makan. Kalau primary consumer ni mati, dia akan makan. Kalau producer ni mati, dia akan makan. So kita tak boleh kira dia dalam trophic level. So tolong nanti kalau soalan tanya berapa trophic level yang ada, kamu jangan kira yang ada decomposer ataupun detritivore. So kira yang atas ni je lah. So contoh dia bagi sampai sini kan yang ular ni. So 1, 2, 3, 4 trophic level. Okay, so kalau soalan tanya kenapa tak masukkan decomposers tu, decomposers dengan detritivore? Sebab reason dia, they can be at any trophic level. Tahu, okay, so kiranya yang dua benda ni boleh berada dekat mana-mana trophic level. Okay. Lepas pada trophic level kita dah belajar tu, food chain tu kan semua tu kan. So yang ini pula ecological pyramid. So ada 3 jenis ecological pyramid. Ada numbers, biomass dengan energy. Setiap satu ni awak kena tahu dia punya bentuk, okay, shape dia. Example dan juga dia punya problem ataupun macam con dia. Bukan pro dia, kebaikan dia tak, con dia. Kenapa tak boleh terima? Macam itulah. Okay, contohnya macam ni. Pyramid of numbers, shape dia apa? Ada macam upright. So ada dumbbell, ada inverted. So awak ingat tak masa hari tu, masa dah tutur, saya ada suruh lukis piramid ni. So ada yang di antara awak
semua lukis yang piramid yang macam ni, upright, bentuk macam ni, bentuk segitiga ni lah, segitiga ni macam yang piramid apa? Piramid dekat Egypt tu. Tapi sebenarnya untuk number dia boleh jadi macam ni, kecil kat bawah, kecil kat bawah. Okay, ini dumbbell lah. Lepas tu ada pula boleh yang jadi kecil kat bawah, besar kat atas. Kalau dumbbell kecil kat bawah, atas pun kecil. Okay. So yang ini inverted ni pula dia terbalik, piramid yang terbalik. So ada 3 kemungkinan tau number ni, piramid number. So nanti kalau soalan tanya, dia tunjuk awak diberi organism lah. Diberi organism, awak kena lukis piramid. Contoh. So awak kena tengok apa organism yang ada. Kalau dia bagi macam ni lah, ni oak tree ni lah. Dia suruh awak lukis number. So awak kena tengok lah, oak tree ni pokok yang besar. Satu pokok yang besar. Jadinya dia mestilah yang kecil saja bawah ni. Lepas tu dekat pokok tersebut ada 2,000 caterpillar. So mestilah ramai kat situ. Okay. Dan yang bluetis ni adalah burung lah, burung yang kecil. Okay. So burung kecil tu mestilah kecil sikit daripada yang caterpillar. Sebab ingat mangsa dia kena lagi sikit daripada pemangsa. Ataupun dalam bahasa simpelnya, makanan kena lagi sikit daripada orang yang makan tu. Bukan. Orang yang makan tu kena lagi sikit daripada makanan. Macam awak lah kat kafe. Mestilah makanan tu kena lebih daripada orang yang ada. So tak adalah orang boleh tambah. So tak adalah orang kelaparan. Macam kalau kita buat open house juga kan. So makanan tu biar lebih orang cakap. Jangan kurang. Sebab itulah yang ini contoh yang ni. Caterpillar ni lagi banyak. Caterpillar ni lagi banyak daripada blue tits ni. Sebab caterpillar ni adalah makanan kepada blue tits. Okay. So kena tengoklah jumlah dia, nilai dia berapa dan kamu kena sesuaikan dengan piramid tu tau. Tengok elok-elok nanti. So ni inverted. Okay, kenapa yang ini parasitik ni apa? Lagi banyak pula. Dia parasite kan? So ingat tak hari tu, I don't know if you still remember, yang ada saya lukis satu tikus. Contohlah. Tikus. Okay. So tikus ni dia duduk dekat pokok. Pokok ni lah. Satu pokok. Macam ni. Wow. So pokok ni satu je. Okay. Dekat atas pokok tu ada banyak tikus. Okay, ni tikus juga. Macam tu. Contohlah ada 2 lah tikus. Satu pokok ada 2 tikus. Contoh. Okay. Tapi kenapa parasit ni lebih banyak daripada tikus? Sebab dekat satu tikus ada 10 parasit. Macam kutu lah. Dekat rambut, contoh dekat rambut awak takkan ada satu kutu je kan, mesti ada banyak. Awak seorang, dekat rambut ada banyak kutu. Contoh. Tahu, okay? So kena fikir logik juga, tahu, okay? So jumlah dia macam mana, apa jenis dia, tahu So ini problem-problem dia untuk pyramid of number. Ni tengoklah nanti susah nak kira kalau organism dia kecil kan. Macam contoh paramecium, macam mana nak kira kecil sangat. Ni ada dah, awak baca nanti. Biomass pula. So biomass ni lebih kepada berat dia lah. Okay, so contoh yang ini organism yang sama. Nampak ni? Starling, lacewings, aphids, elder tree. Cuma bila kita lukis, kalau soalan tu dia suruh awak lukis biomass dengan number, graf dia ataupun dia punya piramid tu akan berlainan lah gambaran dia. Macam ni lah dapat. Yang starling kecil atas, okay betul. Lacewing, besar ni ni besar sikit lagi lah juga, besar daripada starling lah kan. Cuma yang beza dia kalau awak nak perasan kat sini, ni elder tree. Elder tree untuk number satu je sebab dia satu pokok. Satu pokok ada banyak aphid. Okay. Kalau yang ini pula untuk biomass, walaupun satu pokok tapi dia sangat berat, sangat besar. Jadinya sebab itulah biomass yang bawah ni besar. Melambangkan pokok yang besar dan berat. Okay, so hati-hati tau, okay. Ni problem dia. Contoh lain kan. Ni aquatic punya biomass.
Okay, so contohnya producer dia zooplankton kan, phytoplankton. Ni phytoplankton. Okay. Yang herbivores ni kita boleh ambil contoh yang simple yang makan phytoplankton tu adalah zooplankton lah. Okay. Mungkin zooplankton tu dimakan oleh fish. Ada satu lagi fish lah. Sebelum shark ni kan kita bagilah fish sikit makan zooplankton ni. Lepas pada tu fish tu akan dimakan oleh shark. Ada 3 je shark padahal. Tapi 3 shark tu sangat berat bila kita ambil beratnya tu. Yang phytoplankton tu ada 1,000. Ada 1,000 phytoplankton. Tapi walaupun 1,000, tapi bila kita timbang, dia lagi ringan daripada 3 shark. Tahu, So, hopefully boleh sempat lah fikir masa tak nak jawab exam tu kalau ada keluar soalan ni. So, yang ni apa dia punya con dia lah, problem dia untuk biomass. Okay. So, dia kena ambil dia punya dry weight kan, berat kering dia kan, so mestilah kena bunuh. So bila dah terbunuh tak boleh lah nak ambil continuous punya growth. So nanti tengoklah ni. Okay. And lastly, pyramid of energy. Energy ni kalau awak perasan, ni never inverted. Okay, bawah dia mesti large. Kenapa? Sebab bawah tu adalah producer. Sebab producer tu memang ambil straight tenaga daripada cahaya. Okay, so dia memang akan menghasilkan lebih banyaklah tenaga. Sebab tu orang cakap makan sayur tu bagus. Sebab producer dia lebih banyak mengandungi tenaga. Okay, so sebab tu lah memang logik lah kan orang cakap, orang tu cakap makan sayur tu bagus. Sebab yang ni lah one of the reason tu. Okay, so lagi satu, antara 3 tadi tu, yang energi ni lah yang paling tepat. Tahu, Kalau perasan dalam nota, dia ada satu je problem tu. Tu saya dah keluarkan lah. Tapi tu, dia tak adalah, jarang kot tanya pasal problem untuk energi ni. Sebab dia dah memang paling tepat kan. Okay. Nanti tengoklah balik. Okay. Energy transfer. So dah settle pasal yang piramid, traffic level tu semua. Nak tengok macam mana sebenarnya energy ni ditransferkan tu. Okay. So basically apa yang ditransferkan ni, iaitu yang ni kan, contohlah daripada bunga ni makan oleh belalang. Lepas tu belalang ni dimakan oleh ni, apa tenaga yang ditransfer tu adalah tenaga lah. Okay, tenaga dalam bentuk apa? Okay, chemical energy. Okay. So chemical energy yang ditransferkan tu sebab dalam bentuk kimia makanan, chemical energy, bila dia transfer tu ada tenaga yang akan terhilang dalam bentuk heat energy. Tenaga haba, heat energy. Tahu, okay? So, apa ni dia kata kat sini? Okay, yang ni. Most sunlight do not reach producer because it is either reflected or absorbed or scattered. Okay, kalau soalan dia tanya kenapa cahaya tenaga cahaya tu lah tak diserap sepenuhnya oleh bukan diserap sepenuhnya, tak sampai sepenuhnya kepada producer. Saya ulang kenapa cahaya tak sampai sepenuhnya kepada producer. Ni did not reach producer. Inilah sebab dia reflected, absorbed dengan scattered. Okay, so kiranya ni daripada cahaya matahari, ini daunnya tu, ini adalah reflected. Ni reflected. Lepas tu absorbed. Okay. Dan ada yang scattered lah. Okay. Berbeza pula dengan ni. Kalau awak baca nanti kan kemudian, kalau awak baca nota, apa beza yang ini? Ni, 3 ni. Dengan 3 ni pula. Sebenarnya yang tadi ni, ini adalah kenapa cahaya tak sampai 100% ke pokok. Okay. Yang ini pula adalah kenapa cahaya tak diserap 100% oleh daun. Faham tak? So ni beza tau. Sebab takutlah soalan tanya, dia tanya ni lah, contoh dia tanya ni. Kenapa pokok only absorb 1 to 5% of the light? Nampak ni? So kenapa producer absorb ini sahaja? Kenapa tak absorb 100%? Macam tu.
Okay. Sebab inilah. Okay. Kalau yang ini ingat, yang ini adalah kenapa daripada matahari ni tak sampai 100% ke sini, ke pokoknya. So ada beza tau. So ada beza. So ini reflected, absorbed, scattered. Yang ini pula radiated, evaporated dengan conduction, convection. Tahu, okay? Ini yang dilakukan oleh producer. Producer tu akan radiate balik, okay, cahaya tu. Ataupun dia akan melakukan proses evaporation, ataupun dia akan conduction. Producer tu sendiri yang buat. Kalau yang ini tadi, surrounding. Sebab ada clouds, ada dust, okay, ada land, ocean ni semua. Okay, hopefully you all dapat lah beza antara dua slide ni tau. So takut awak ambil juga yang ni. Kalau soalan tanya pasal yang atas tadi tu, awak ambil juga reason yang ni. So hati-hati bezakan tau. So yang ini pula, apa beza yang ni pula? Ada cellular respiration, excretion, radiation, conduction ni boleh tak kita ambil juga kalau soalan tanya. Kenapa pokok tu tak ambil 100% cahaya yang dipancarkan tu? Boleh tak ambil yang ni? Radiation, conduction, evaporation? Tak boleh. Sebab ini pula adalah antara trophic level tu. Okay. So kejap. Saya try simpulkan lah. So yang ni reflected, absorbed, scattered. Macam ni. So ini cahaya matahari. So sini daun. Yang ini ada reflected, scattered. Dengan apa tadi? Dengan absorbed. Okay, absorbed. Okay. Yang dekat sini pula, yang dekat daun ni pula, yang tadi tu yang ini. Radiation, evaporation, conduction. Sini. Radiation, evaporation, conduction. Yang antara daun dengan pemangsa tadi tu, contohlah belalang, contoh. Okay, so belalang ataupun tikus ke apa. So tikus. Okay, so tikus ni pula antara producer dengan tikus ni adalah yang ini, cellular respiration. Okay, so tu bezanya tau. Okay, yang ini excretion. Bila tikus tu berpeluh, dia melakukan excretion. Ataupun dia kencing, dia melakukan excretion. So tu bezanya tau. So asing-asingkan penggunaannya. Right? Okay, so yang ini pula energy is transferred, tak ada apa-apa. Okay ni, dia nak bagi tahu untuk yang ini, kenapa selalunya energy ni ada 5 sahaja maksimum level of trophic level ni. Kenapa ada 5 je? Sebab setiap setiap level tu, antara level-level tu ada kehilangan. Ada kehilangan tenaga as heat, loss as heat. So kiranya paling hujung tu only a small amount of energy left lah. Soalan ni pun macam popular jugalah, dia akan tanya, why is the trophic level maximum only 5? So awak kena ceritalah, antara trophic level tu ada loss of energy. Ni. One trophic to the next. So at the 4th or 5th trophic level, small amount of energy is left. So insufficient to support next trophic level. So that's limiting the trophic levels. Okay, so ni hati-hati, hopefully boleh hafal lah nanti Fahamkan dulu kenapa tak boleh lebih, sebab ada kehilangan tenaga. Jadi yang hujung sekali tu akan dapat sikit sahaja tenaganya. Okay. How energy is transferred along a food chain. Ni sama juga. Nampak ni, energy is lost to the environment as heat. Okay. So energy also cannot be recycled. Tak apa-apa. Okay, yang ini adalah energy is lost dengan cara macam mana? Yang ini lah transpiration, excretion. Ini adalah yang dekat mana? Ingat tak? Yang ini adalah antara daun dengan tikus. Tikus tu. Okay. So inilah yang berlaku antara daun dengan tikus. Okay. Okay, production pula. So dalam 4 bahagian production ni kita ada belajar pasal ini. Primary production,
Okay, iaitu apa benda primary production ni? Adalah total amount of light energy converted to chemical energy by autotroph. Maksudnya, primary production ni adalah hasil daripada penukaran cahaya matahari kepada chemical. Iaitu sebenarnya proses fotosintesis. Ingat tak, fotosintesis kan dia daripada cahaya kita tukar jadi glukos kan? So yang inilah. So light tukar jadi glukos. Adalah yang CO2 semua tu kan. So glukos. So light ni adalah light energy. This is the light energy. Yang glukos ni refer kepada chemical energy. So kiranya yang primary production ni sebenarnya adalah proses fotosintesis lah. Okay. Tapi untuk primary production ni dia terbahagi kepada dua pula. Gross dengan net. Macam mana pula ni? Okay, so untuk yang gross ni adalah total penukaran. Total penukaran energi daripada light tu terus tukar jadi chemical tu. Maksudnya memang yang total betul-betul. Okay, contohlah daripada light tu tukarkan jadi 10 glukos. Contoh Ini adalah GPP. Dia direct penukaran itulah total GPP. Okay. Yang beza pula dengan ada tak tulis? Ini gross. Okay, sekejap. Ni kena tahulah cara nak kira sikit kan. So kiranya daripada cahaya kalau tanyalah GPP berapa? Okay, so yang ini 100,000 per dengan 10,000. Kenapa ambil 100,000? Kenapa tak ambil 100 tolak 50 tolak 70? Kenapa tak ambil 30,000 je? Sebab ini adalah autotroph converts traps energy and convert into biomass. Ini adalah sebelum dia gunakan makanan yang dia buat tu. Ini makanan yang dia buat. Sebab gross tu adalah hasil makanan yang dia buat. So dia buat ini, dia perkan dengan total yang cahaya matahari bagi, darabkan dengan 100. Ini adalah gross. Okay, beza bandingkan pula dengan NPP yang. Kalau awak tak nampak lagi, jap tengok ni NPP ni NPP ni pula amount of chemical energy in autotroph that is available to the consumer that fits in in a given time. Okay, contoh tadi kan, tadi dah tulis light, jadi dapat 10 glukos kan. Tapi yang 10 glukos ni, pokok tu akan guna sendiri untuk dia punya cellular respiration, untuk dia nak membesar, dia mestilah guna glukos yang dia dah buat. Kan, dia kenalah guna makanan dia sebab tak ada makanan daripada luar. So dia buat fotosintesis, guna glukos yang dia bagi. So kiranya dapatlah lepas dia dah guna, dah membesar, tinggal 5 je. 5 glukos. So 5 glukos ni lah yang NPP. Ini adalah GPP. Tahu? Maksudnya yang 10 tu adalah yang original punya sebelum dia tolak mana-mana. Kalau yang NPP tu adalah setelah dia tolak untuk dia kegunaan diri sendiri, terhilang ke apa ke. So tinggal 5 saja, itu adalah NPP. Dan inilah yang akan dimakan oleh contoh tikus. Tak habis tikus kan? Macam tu. Tahu So cara nak kira macam ni lah. Nampak ni? 10,000, 100,000. Ini. Ni yang GPP tadi kan? Dia tolak dengan 50. 50 yang ini. Respiration and heat. Untuk dia membesar. Untuk dapatkan ATP. Ingat kan respiration ni untuk dapat ATP kan? So dia dapat ATP dia gunakan. So tinggal lagi 50 sahaja. So nanti 50 tu adalah dia punya NPP lah. NPP. Okay, kalau dia tanya percentage, kenalah yang 50 tu perkan dengan 100. Okay. 100,000 lah, bukan 100 je. Okay, itu adalah primary production. Ingat, GPP adalah gross. Maksudnya yang betul-betul tertukar.
Okay, makanan yang terhasil. Kalau yang NPP tu adalah selepas dia gunakan makanan dia, lepas tu dah minta diskaun semua kan. Okay, so itu adalah NPP. Okay. Macam ni lah, macam handbag contoh. Awak dah beli handbag, harga dia begitu. 300 contoh. Lepas tu awak minta diskaun, itulah gross lah. 300 tu gross. Tu awak minta diskaun, lepas tu nampak ada pula tercalik sikit, awak minta diskaun lagi. So dapatlah dalam 100 sahaja. Itulah NPP. Lepas diskaun tu semua. Macam itulah So secondary production ni pula adalah refer kepada yang consumer lah. Consumer. So ini okay, tak ada apa. So net secondary production tu adalah gross food eaten minus energy in feces. Ni sebenarnya jarang juga dia tanya pasal yang secondary production ni. Okay, so banyaknya pasal yang primary tadi itulah. Okay. Okay dah. So biochemical cycle, tak sempat juga 5 topik 1 jam kan. Cerita-cerita tinggi. Macam itulah. Okay, tak apa. So biochemical cycle ni awak kena ingat. Ada, ni contoh dia, cycle-nya. Tapi untuk biochemical cycle melibatkan biological dengan geological. Biological tu melibatkan benda hidup. Okay, benda hidup. Yang geological tu adalah melibatkan yang benda tak hidup. Okay, dua-dua ini akan satu kitaran. Okay. Dalam satu cycle, dalam satu kitaran tu ada reservoir pool dengan cycling pool. Okay. Reservoir pool ni adalah kawasan tadahan. Kawasan tadahan tempat contohnya udara. Udara ni adalah kawasan tadahan untuk gas nitrogen, gas oksigen, gas CO2. Itu adalah kawasan tadahan. Air pun boleh dikira kawasan tadahan juga. Kawasan tadahan untuk H2O, ada ion-ion lain pun boleh juga. Macam tu. Okay. So, dan mostly adalah abiotic lah. Sebab kat udara, abiotic kan. Dalam air pun abiotic. Dalam tanah pun abiotic juga. Tanah kan ada amonia. Okay. So, itu contoh untuk reservoir. Kalau cycling ni pula adalah kawasan ataupun dalam cycle tu yang melibatkan plants ataupun animals. Yang living, biotic punya. Dua benda ni lah, plants dengan animals ni lah yang cycle kan. Contohnya lah contoh. Macam oksigen dekat udara. Ada je kan, siapa yang mencyclekan dia? Nak kembalikan dia balik kan? Iaitu pokok. Pokok akan ambil CO2 daripada reservoir pool. Buat proses fotosintesis, dapatlah oksigen. Oksigen tu akan dipulangkan balik dekat reservoir pool. So yang mencyclekannya adalah organism hidup lah. Living organism. Tahu, okay? So contohnya, ni carbon cycle dengan nitrogen cycle. Gambar dia saya dah buang lah pula. Kamu tengoklah dalam satu, ini contoh untuk biogeochemical cycle. Kalau carbon cycle tu adalah contohnya dalam udara ada CO2. Lepas tu yang ini pokok ni dia akan ambil CO2, dia akan buat fotosintesis, dia akan hasilkan O2 yang akan diriliskan balik ke dalam udara. Bila pokok ni pula mati, dia akan jatuh ke dalam tanah, reput dalam tanah. Jadi amonia ke apa. So digunakan untuk detritivore. Tengok nanti balik dia punya cycle tu. Bakteria pula dalam tu. Tahu So ada flow dia lah cycle dia. Okay. So biogeochemical cycle dah settle. Yang ini saya tak sentuh dalam revision ni. Yang ini population ecology lah. Tahu, okay. So population ecology ni maksudnya awak kena hafal. Okay, hafal dan harapnya faham dan hafal, tahu. Okay. Okay, population growth dalam topik ni kita akan tengok biotic potential, iaitu potensi individu tu untuk kita cakap mengandung lah, biotic potential. Okay, so apa ni? So biotic potential tu akan menghasilkan J shape, okay, J shape curve. Okay, macam tu.
Tapi biotic potential ni is influenced by intrinsic factors. Apa itu intrinsic factors? Maksudnya faktor dalaman. Contoh macam hormon, umur dia, samalah juga macam manusia kan. Orang kata lagi muda, lagi tinggi biotic potential dia. Tapi tak juga. Ada juga kaitan dengan hormon dalamannya. Mungkin lagi muda belum matang lagi hormonnya tu, so tak boleh nak mengandung lagi. Macam tu. Okay? Itu adalah intrinsic. Iaitu ni lah. Beginning age of reproduction. Okay. Number of offspring produced at each time. Contoh kalau macam tu saya bagi contoh kan. Antara manusia dengan contoh ni tikus. Mana biotic potential lagi tinggi? Mestilah tikus. Sebab tikus boleh beranak bila sekali keluar tu. Dapat ni banyak ni Okay. Kalau manusia maksimum pun jarang lah dapat yang 6 kembar 6 kembar 4 tu jarang lah dapat kan. So maksimum selalu 2. Okay. So number of offspring produced at each time. So how often individual can reproduce per lifetime? Ini pun sama jugalah. Selalunya manusia pun lambat lah juga kan. So dia ada proses pantang dia, lepas tu dia ada jaraknya lagi. Okay? Kalau untuk contoh macam tikus, semut ke apa, ada je keep on producing saja. So biotic potential dia orang lagi banyak, lagi tinggi. Tahu, okay? Intrinsic factors, ni contoh, malah ni kan. Biotic potential ni all factors that limit population growth is called environmental resistance, iaitu food, water, oxygen ataupun space. Tu penghalang daripada populasi tersebut melebihi kapasiti kawasan tersebut. So ada environmental resistance dia. Okay. Ni sama je. So limited food, predation, water supply. Contohlah macam dalam college kan saya bagi contoh hari tu kan. Dalam college dia punya limit dia ada 3,000 student je contoh. Okay, so bila lebih dah ada limited food pula. Dah tak cukup lah pula kan. Ataupun water pun dah tak cukup dah. Saya tak ada air je. Macam tu. So dia ada environmental resistance dia. Okay. Ni so environmental resistance ni lah yang mengawal populasi tu supaya tak terlebih, tak melebihi. So kalau nampak dalam gambar ni kan, yang ini environmental resistance tu menekan populasi tu daripada keep on growing. Sepatutnya populasi tu boleh naik macam tu. Tapi yang sebab ada environmental resistance ni menyebabkan dia mendatar. Mendatar, naik, mendatar pula. Okay. So causing the population growth curve to be S-shaped. So environmental resistance ni dia maksudlah environmental resistance ni adalah kan faktor yang mengawal populasi tu supaya tak melebihi carrying capacity. Nampak perkataan baru, carrying capacity. Apa itu carrying capacity? Itu adalah maximum ni. Maximum number satu kawasan tu boleh support. Contoh macam dalam KMJ ni 3,000 tadi tu saya cakap. Kalau lebih je 3,000, contoh 3,001 orang tu akan mati. Macam itulah contoh. Okay, so itu adalah ni dia punya maksud carrying capacity tau. Kalau kurang daripada carrying capacity, okay, masih okay lagi lah. Makanan pun cukup, space pun cukup. Okay. So ni lah macam ni contoh dia. Ni satu line ni kalau lah dalam exam nanti diberi satu gambar macam ni kan. So dia suruh label yang ini adalah carrying capacity dia. Okay. So biotic potential dia sama ada awak boleh lukis ke tepi macam ni ataupun yang macam gambar tadi tu. Macam ni. Biotic potential. Tahu yang atas ni yang menekan graf ini adalah environmental resistance. Kalau dia suruh label ke apalah. So tengok elok-elok Okay. So carrying capacity dah. Nanti bacalah sendiri So natality is the birth rate, mortality is the death rate. Ni boleh baca kot. Okay ni. So population growth curve, exponential growth curve dengan logistic growth curve, iaitu human dengan paramecium lah. Contoh yang biasa lah. Exponential tu human, logistic tu paramecium. So kalau exponential, kenapa dikatakan human? Sebab dia punya growth tu adalah J-shape. Awak nampak dalam gambar ni kan? Macam ni. Warna merah ni adalah exponential.
Iaitu contohnya adalah human punya populasi. Okay, kenapa human punya ni, populasi ni tak ada yang boleh. Ada yang boleh lebih daripada carrying capacity. Carrying capacity sini je. Human melebihi dah ni, macam mana ni? Sebab human boleh overcome. Tak boleh ayat ni. Human adapt, ni lah. Human adapt to find alternative resources when environmental conditions become limited. Contoh kalau kawasan tu tak ada kawasan dah sempit, dah tak ada space. So manusia akan tambak air, tambak laut, semua tu. Jadilah ada banyak space. Contoh lain kalau tak ada makanan, dah terlampau ramai ni, macam mana kita tak ada makanan ni? Manusia akan bercocok tanam. Ataupun buat makanan artificial punya. So kita ada kepakaran, kita ada ilmu, kita ada mesin tu semua yang boleh mengatasi carrying capacity. Okay. Kalau yang logistik ni, contoh yang paramecium kan, mana boleh dia fikir nak buat semua benda tu. So dia akan menghasilkan graf yang S-shape lah. Yang ni S-shape. Yang ni adalah J-shape. Tahu Okay. Ni consists of 5 phases ni untuk yang logistik lah. Logistik ada lag. Okay. Kenapa lag? Lag ni maksud lambat kan? So kenapa lambat? Sebab dia nak kena adapt kat kawasan tu. Kan nak tahu cari makan kat mana. Yang ini log. Kenapa boleh laju log tu? Sebab dah tahu dah makanan apa. Dah space pun masih banyak lagi. Okay. Yang ini linear pula, decelerating. Kenapa dah mula perlahan? Sebab makanan dah mula limited. Okay, sebab dah semakin ramai. Lepas tu equilibrium phase pula dah ada yang mati dan ada juga yang lahir. Equilibrium phase ni maksudnya mortality dengan natality dia sama. Okay, mungkin juga soalan akan tanya lah kan macam ni. Yang ini masa dekat lag phase, siapa yang tinggi? Mortality ke natality? So awak kena labelkan lah. Natality lebih tinggi daripada mortality. Yang ini pun sama juga. Natality is lagi tinggi daripada mortality. Linear pun sama jugalah. Masih tinggi lah. Equilibrium ni baru yang N sama dengan M. Yang death ni mestilah M. Bukan. Kita N lah dulu kan. So N natality kurang daripada mortality. Tahu, okay? So kena tahulah setiap fasa tu apa maksud dia. Okay? So apa yang berlaku dekat setiap fasa tu. Tahu Ni tak ada apa-apa. Ni. Reason dia kenapa berlaku macam tu. Sebab ada competition. Okay? Okay. Equilibrium tu part yang rata tu lah. Okay? Tak ada apa-apa. Apa maksud ni kan? Closed system. Closed system tu maksudnya satu kawasan yang terhad. Kalau yang ini, open system ni maksudnya kawasan tu tak terhad lah. Okay, so kiranya boleh apa? Boleh tambah macam tu. Operation rally stabilize at K. Sebab K tu boleh berubah-ubah. Contohnya, kalau macam ni. Kalau closed system tu macam zoo. Closed system tu macam zoo. Yang open system ni macam dekat wild. Macam bukan dalam zoo lah. Okay, so di mana dia tak ada kawasan yang terhad. Okay, dia boleh mana-mana je. Okay, faham Yang closed system ni lebih kurang macam zoo lah. Terhad kat situ je. Okay. So ni sama je. Ni limiting factor dia ada density dependent dengan density independent. So ingat kan density dependent ni faktor ini dipengaruhi oleh density. Kalau kawasan tu padat, benda tu akan berlaku. Faktor ni akan berlaku. Kalau kawasan tu tak padat, faktor ni tak akan berlaku. Itu maksudnya density dependent. Bergantung kepada density, kepadatan kawasan tu. Okay? Kalau density independent pula, padat ke, tak padat ke, nak kena-kena juga. Okay, so contohlah density dependent tu. Ni density dependent kan. Ni nanti baca lah yang tu Sekejap mana density. Disebabkan oleh ni lah. Competition, predation, overcrowding, ada toxic waste tu So ini density dependent
So kiranya predation. Okay. So tu contoh density dependent. Sekejap. Overcrowding, terlampau ramai. So akan adalah penambahan waste. Bila ada penambahan waste, adalah disease. Sebab terlampau ramai. Puncanya terlampau ramai. Okay. So ni accumulation of waste. Nampak terlampau ramai, ada banyak sampah-sampah. Ada di antaranya yang akan berpenyakit lah orang-orang kat sini. Okay, sebab puncanya density dependent. So adalah ni, as population size increase, so chances untuk dapat disease adalah lebih tinggi. So mortality rate akan lagi tinggi. Okay. So yang ini adalah other factors like intensity. Okay. Ni tak ada apa-apa. Okay. Density independent pula lebih kepada abiotic factors. Tahu contoh macam tsunami, banjir ke apa, ni kemarau. Okay, so contoh yang macam ni, kawasan sini kalau kau cakap kawasan sini tak ramai pun. Ada berapa orang je kat sini, ada berapa organism je. Tapi sebabkan oleh kemarau yang kita tak boleh nak kawal, ini hilang. Air dia dah tak ada. So bila air tak ada, makanan ataupun minuman untuk organism yang kat sini tu kurang. So dia akan mati. Okay. Tapi yang ini kemarau lah. Air dah tak ada. Sama juga macam cerita tsunami kan. Tsunami kalau kawasan situ tak kisahlah ramai ke tak ramai pun, kat Aceh tu kan contoh yang dulu tu. Ramai ke tak ramai tetap akan kena kat situ. Paling dekat contoh macam kita banjir lah. Mungkin dekat contoh lah. Mana banjir sekarang? Contoh banjir kat Kelantan contoh. Okay. Kat Kelantan tak ramai sangat pun orang kan. Contoh lagi banyak ramai dekat Selangor contoh So kat Selangor tak ramai pun. Lagi ramai tapi tak kena pula banjir. Macam tu. So dia bukan atas kawalan kita. So yang untuk light density independent ni bukan atas kawalan kita. Okay. So tak sempat juga 5 topik untuk 1 jam. Tak apalah. So hopefully dapatlah sikit membantu awak untuk review